Terima kasih kepada rakan kita dari RTM Kuching dan kini kita kembali bersama anda di studio. Seterusnya kita akan bincangkan tentang pelancaran Quran Braille di mana Majlis Pelancaran Mashraf Al-Quran Braille Malaysia akan dilangsungkan pada 26 hari bulan April ini yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Haji Idris Haji Ahmad, Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan bersama saya di studio untuk membincangkan tentang majlis ini, Ustaz Majdi Muhammad Noor, penolong pengarah kanan bahagian penerbitan JAKIM. Terima kasih sertakan bersama kami. Dan juga Encik Muhammad Faizal Cik Yusof, iaitu Yang di-Pertua Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia Pertis. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih kembali. Ustaz Majdi, kita mulakan dengan bertanya tentang program ni, mukadimahnya yang akan dilangsungkan pada 26 April nanti. Ustaz Majdi, silakan. Terima kasih RTM dan terima kasih juga Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, pihak kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan melancarkan Mashraf Al-Quran Braille Malaysia pada insya-Allah 26 hari bulan April 2022 di Putrajaya yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan pelancaran ini merupakan satu yang sangat istimewa kerana Al-Quran Braille ini sendiri sangat istimewa. Ia adalah yang pertama seumpamanya di Malaysia yang kita akan lancarkan yang melambangkan usaha pihak kerajaan melalui JAKIM bersungguh-sungguh untuk membantu terutamanya golongan OKU penglihatan untuk memberikan keselesaan kepada mereka, keupayaan kepada mereka untuk membaca Al-Quran dengan sempurna. Mengikut Rasam Osmani seperti mana yang dibaca oleh masyarakat awam yang lain. InsyaAllah pada 26 April 2022. Jadi senaskah Quran Braille berada dalam tangan Encik Muhammad Faizal di studio, dan kalau kita boleh kongsikan sedikit Encik Muhammad Faizal tentang signifikannya Quran Braille ni bersama dengan penonton Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Okay, terima kasih banyak Terence. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, terima kasih kepada pihak Selamat Pagi Malaysia khususnya dan pihak RTM umum yang memberi ruang kepada saya bagi memperihal perbincangan kita pada pagi ini, dan begitu juga dari pihak Pertis. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya sukalah merakamkan sebab sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Majdi, ini merupakan suatu kejayaan yang sangat kami syukurilah. Kerana itu saya suka merakamkan terima kasih saya kepada kedua ibu bapa saya, ibu bapa mertua saya, isteri saya, keluarga, yang tanpa sokongan mereka, usaha saya dan bersama Pertis kita tak akan sampai ke sini. Begitu juga dengan sahabat kita di JAKIM. Bila ditanya tentang signifikannya pelancaran pada 26 hari bulan ini, pertama sekali dia menggambarkan kesungguhan pihak kerajaan melalui JAKIM dalam istilah kita mengupayakan golongan orang kurang upaya. Dan bila kita sebut tentang Al-Quran Braille Mashraf Malaysia yang saya sebut macam saya sebut tadi, ini salah satu daripada 6 jilid Quran Braille Mashraf Malaysia yang prototipe yang baru ni, yang cover betul nanti kita akan keluarkan 26 bulan lah. Ni orang kata eksklusif dari kilang ni untuk Selamat Pagi Malaysia dulu. Jadi apa yang saya nak sebutkan dengan penghasilan kerjasama yang disebutkan oleh Ustaz Majdi tadi, yang menggambarkan kesungguhan pihak kerajaan melalui JAKIM. Dan apa yang istimewanya Al-Quran Braille Mashraf Malaysia ini, kita bikinkan Quran ini sehabis rapat dengan Al-Quran cetakan biasa Mashraf Osmani. Walaupun di sana masih ada kompromi-kompromi yang terpaksa kita laksanakan, pun ia sangat mengambil kira betapa kita nak letakkan satu kaedah yang sangat rapat dengan Al-Quran Mashraf Osmani itu sendiri. Jadi dengan kerana itulah, dengan apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan melalui JAKIM ini dan beberapa agensi yang lain, kita nak ketengahkan bahawa kerjasama antara pihak NGO yang Pertis dengan pihak berkuasa, pihak kerajaan, sangat penting untuk kita menghasilkan suatu natijah yang baik bagi komuniti OKU penglihatan itu khususnya, terutama yang Muslim dan OKU secara umumnya.
Jadi orang kata signifikan ini, signifikannya ia merupakan satu mata rantai dan lonjakan yang lebih bersifat dinamik untuk pembangunan OKU di Malaysia itu, insya-Allah. Ingin saya terus bertanya kepada Encik Muhammad Faizal tentang Quran Braille ini, kerana saya diperkenalkan kepada Braille melalui Adiwira Marvel Comic Daredevil yang merupakan satu-satunya adiwira yang cacat penglihatan. Yeah. Jadi disebabkan itu, apabila cetakan komik itu keluar pertama kali, kita diperkenalkan dengan huruf Braille yang mengikut tulisan Rumi. Jadi itu pun saya kira adalah suatu yang agak rumit untuk kita yang sempurna penglihatan. Tapi bagaimana pula dengan Quran Braille yang dihasilkan? Sudah pasti ia perlukan pembelajaran yang lebih itu tentang Braille dan kaedah Braille yang luar biasa daripada tulisan Rumi. Jadi mungkin Encik Muhammad Faizal boleh perjelaskan sedikit tentang bagaimana untuk memahami Quran Braille itu untuk golongan kurang upaya. Okey. Pertamanya bila disebut tentang tulisan Braille ni, dia standard antarabangsa lah. Dia tulisan Braille ni dia bina daripada 6 titik. 6 titik asas, 3 kiri, 3 kanan. Daripada 6 titik ni dia terbentuk, itulah di situlah datangnya bahasa Arab, di situlah datangnya bahasa Inggeris dan di situlah datangnya bahasa Melayu. Dan di situlah datangnya tulisan Rumi dan tulisan Arab Jawi. Jadi bila kita sebut tentang kaedah penulisan Al-Quran Braille ni, uniknya Al-Quran Braille kita yang kita akan lancarkan pada 26 hari bulan ni, sebelum kita hasilkan naskah Al-Quran Braille tu, kita bina macam mana nak tulis Al-Quran ni dulu. Macam mana nak bentukkan tulisan Al-Quran. Kalau kita bacalah, kalau Maman OKU penglihatan, dia baca, dia pegang Al-Quran ni, dia tulisan Braille, dia sama je dengan tulisan Rumi. Tapi dari segi penyusunan cara tulis tu, orang yang tak faham baca Quran, dia tak akan tahu apa benda. Dia tahu, dia faham ni tulisan Braille. Tapi macam mana kaedah dia tu, dia perlu ada satu proses pembelajaran dan pengajaran yang khusus. Bayangkan daripada 6 titik itu kita hasilkan, di situlah huruf, di situlah baris, di situlah tanda dan situlah pelbagai dia punya tanda wacana, tanda dalam Al-Quran itu sendiri. Secara ringkas itu yang saya boleh cerita, dia punya keunikan dia itu. Memangnya luar biasa. Dan pelancarannya nanti Ustaz Majdi akan melibatkan juga kerjasama di antara pihak kerajaan dan agensi-agensi bukan kerajaan. Jadi mungkin kita boleh huraikan kerjasama ini yang terbina di antara beberapa agensi termasuk dengan JAKIM sekali. Silakan. Alhamdulillah, sebenarnya kita sangat bersyukur. Kita bagian satu keluarga Malaysia yang besar yang telah bergabung tenaga untuk menyempurnakan ataupun menerbitkan Al-Quran Braille ini. Dan kami pihak JAKIM sangat bersyukur dan berterima kasih kepada rakan-rakan kongsi yang telah bersama-sama menjayakan penulisan ataupun penerbitan Quran Braille ini. Antaranya kita terima kasih kepada pihak USIM melalui pensyarah-pensyarah yang begitu berpengalaman, berkaliber, walaupun celik tetapi boleh membaca Braille dengan baik. Antara pensyarahnya USIM. Dan kita juga berterima kasih kepada pihak Pertis yang bermula daripada awal usaha menulis, menggerakkan usaha ini, perjuangan ini kita katakan, untuk menerbitkan Quran ini, pihak Pertis yang mempunyai kepakaran yang sangat baik untuk menghasilkan Quran Braille ini. Dan kita juga berterima kasih kepada pihak Kementerian Dalam Negeri kerana dengan lulusnya daripada Kementerian Dalam Negeri, KDN, maka dapat kita sebarkan kepada masyarakat. Dan kita juga patut berterima kasih kepada pihak MAWIP, Majlis Agama Islam Persekutuan, yang telah membiayai dana penerbitan Quran Braille ini, insya-Allah. Kerana semestinya bukan seperti Al-Quran biasa, ada 6 jilid penghasilannya. Satu jilid pun boleh kita lihat kandungannya. Jadi bayangkan 6 jilid dan sememangnya kos untuk menerbitkan senaskah adalah lebih tinggi berbanding dengan naskah biasa. Jadi ini adalah komitmen yang berterusan daripada pihak JAKIM dan juga kerjasama dengan Pertis. Jadi selepas ini Ustaz Majdi, apakah harapan ataupun hala tuju seterusnya untuk kerjasama di antara JAKIM dan juga Pertis dalam menjayakan usaha memartabatkan penggunaan Al-Quran Braille ini? Baik. Kita melihat bahawa perjuangan kita belum selesai. Dengan dapat kita terbitkan Al-Quran ini, kita dapat membantu rakan-rakan, sahabat-sahabat, saudara kita yang dalam kalangan OKU penglihatan ini. Dan kita juga faham bukan semua berkemahiran untuk membaca teks Al-Quran ataupun teks Quran Braille ini. Jadi dengan kerjasama pihak Pertis, KDN dan sebagainya, kita telah menyediakan modul untuk
mengajar bagaimana nak membaca Al-Quran itu. Ini kita akan panjangkan modul ini, kita akan buat kursus-kursus yang berkaitan, kursus PMP sebagainya kepada guru-guru yang akan memberikan, yang akan mengajar pelajar-pelajar untuk menggunakan Al-Quran Braille ini. Dan ia memerlukan satu proses panjang lagi. Dan insya-Allah kita menjangkakan bulan Mei ini, insya-Allah kita boleh gerakkan kursus-kursus ini. Kita berikan panduan bagaimana nak mengajar dan menggunakan Al-Quran Braille ini, insya-Allah. Encik Muhammad Faizal, sepanjang kerjasama dengan JAKIM dan Pertis ni sudah pasti suatu rantaian ukhuwah yang begitu unik dan berbeza dengan kerjasama lain yang terjalin di seluruh negara. Mungkin Saudara Faizal boleh ceritakan momen-momen yang unik, yang menarik, pengalaman yang menarik sepanjang kerjasama ini terjalin. Okey, terima kasih Terence. Sebagaimana yang disebutkan Ustaz Majidi tadi, kerjasama antara Pertis dan JAKIM ni sangat erat. Dan kita bekerjasama sepanjang, seingat saya, sebaik saya keluar universiti tu tahun 2000 bila saya terlibat dengan Pertis, pada waktu tu kita dah mula kerjasama dengan JAKIM. Apa yang saya nak kongsikan sebagaimana yang Terence tanya tadi tu, bila kita sebagai badan NGO, Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan, kita bergerak bersama kerajaan, kita boleh bawa aspirasi kerajaan dan kita ada aspirasi kita sendiri sebab kita golongan okey penglihatan Muslim dan okey penglihatan umumnya. Kita ada pandangan-pandangan kita yang kita nak sampaikan kepada kerajaan, dan kekuatan yang ada pada kerajaan kita nak tumpang untuk kita bawa balik. Macam mana kita nak bangunkan OKU ni di tengah masyarakat. Kerana tu bila adanya gandingan kerjasama ni, dia sebagai suatu, orang kata, suatu pengiktirafan kepada gerak kerja NGO Pertis sendiri ni. Bila kita nak bawa agenda kita, bila kita nak bawa aspirasi kita di tengah masyarakat, secara kalau simbas saja kita kadang nampak simple, tapi bila kita bawa benda tu secara praktikal, dia pun tidak mudah. Tapi bila adanya dukungan berterusan daripada JAKIM, Majlis-Majlis Agama Islam Negeri, dia menjadikan cabaran tadi itu menarik. Saya letak satu contoh lah. Bila kita nak buat program di masjid-masjid. Kadang masjid-masjid, untuk makluman Terence dan sahabat-saudara penonton kita, dia lain negeri, lain tempat lain, dia punya kerenah dia. Dia punya keunikan tu, dia punya kepelbagaian tu sangat-sangat rencam. Jadi bila kita bergerak bersama pihak kerajaan, kita bergerak bersama, orang kata JAKIM, keyakinan pada masyarakat kepada Pertis tu ada. Mana diorang tak tengok Pertis ni sebagai satu NGO pesih, tak. Dia dapat melihat Pertis ni adalah satu NGO yang telah diiktiraf, yang telah diberi kepercayaan oleh pihak JAKIM. So dia kata kami buka tangan untuk bekerjasama. Dari situlah banyak peluang-peluang penerokaan yang kita boleh buat. Macam mana kita nak ketengahkan OKU dalam masyarakat, macam mana kita nak ajak masyarakat bersama dalam menjayakan program-program pembangunan OKU ni, Terence, dia membuka ruang yang luas kat situ. Apatah lagi bila kita bergerak dalam aspirasi keluarga Malaysia. Kalau kita nak cerita satu keluarga ibu ayah anak ni pun masalah dia tak mudah, Ustaz Majidi. Bila kita sebut keluarga Malaysia, cabaran dia lebih meluas lagi. Di situ, Terence. Di situlah saya meletakkan bila adanya satu kerjasama yang sangat erat, aspirasi keluarga Malaysia kita nak bawa Pertis berjalan di tengah masyarakat. Kami tak rasa apa-apa sebab kita rasa confident di belakang kita, bersama kita ada JAKIM. Jadi saya rasa dalam masa yang sangat ringkas, yang sangat singkat ni, itu yang saya boleh kongsikan. Kalau nak cerita, Terence tanya banyak pengalaman yang menarik. Memang banyak sangatlah. Tapi saya rasa alhamdulillah, itu yang kesyukuran yang saya nak sampaikan bila kita bergerak bersama kerajaan dengan aspirasi yang disesuaikan. Alhamdulillah kita dapat menghasilkan satu natijah yang terbaik. Kerana itu kita dapat cerita, orang kata, penghasilan pelancaran Al-Quran Braille Mushaf Malaysia pada 26 bulan ini bukan satu kata perjalanan yang pendek. Kita bermula pada tahun 2012. Mana satu perancangan yang teliti, yang rapi dan bukan sekejap. Itulah yang saya berkata boleh kongsikan. Terima kasih Encik Muhammad Faizal. Ustaz Majid, kita mempunyai platform seperti tilawah Al-Quran dan sebagainya. Dan kini kita mempunyai naskah Al-Quran Braille. Mungkin pendapat Ustaz Majid tentang menggabungkan kedua itu supaya penghayatan pembacaan Al-Quran oleh golongan kurang upaya di platform kebangsaan seperti tilawah itu boleh kita lihat. Kerana ia memerlukan kepakaran yang agak luar biasa juga. Bukan saja pembacaan tapi juga bagaimana untuk menghayati tulisan Braille yang dikatakan hanya 6 titik sahaja.
sudah boleh baca Al-Quran. Jadi ini merupakan satu kepakaran yang luar biasa. Pendapat Ustaz Fuzil? Baik, kalau kita melihat kepada sejarah bacaan Al-Quran Braille ini, terutama dalam majlis tilawah, dia bukan satu perkara yang baru. Sebelum ini telah dibuktikan oleh adik Qayyim kita. Dia telah mencapai kejayaan yang sangat besar dan sangat baik. Dan beliau menggunakan Al-Quran Braille ketika menyertai program tilawah tersebut. Dan kita pihak JAKIM telah mengorak langkah ke arah itu lebih awal. Jadi bagi saya satu pencapaian yang sangat membanggakan, khususnya kepada golongan OKU, di mana mereka tidak dipinggirkan. Sekali-kali tidak akan dipinggirkan, dan pihak JAKIM sangat menghargai dan menyayangi golongan ini, dan kita sentiasa bersedia untuk membantu untuk memudahkan khususnya dari segi pemahaman bacaan Al-Quran, dari segi ibadah dan segi penghayatan agama itu sendiri. Alhamdulillah. Encik Muhammad Faizal, kerana ia memerlukan satu kepakaran untuk menghayati pembacaan Al-Quran dan juga membaca Al-Quran Braille, bagaimana Pertis menjayakan usaha untuk mengajar lebih ramai golongan kurang upaya supaya mahir membaca Al-Quran Braille? Okey, betul. Dia memang memerlukan pemahaman untuk menguasai Al-Quran Braille. Ini memang memerlukan satu, orang kata, keupayaan, kemahiran yang khusus. Kerana tu di peringkat Pertis ni, kita selain kita ada jalankan aktiviti di Kuala Lumpur, di orang kata ibu kota, kita ada cawangan-cawangan di negeri-negeri. Dan strategi kita, bila kita dah ada cawangan di negeri-negeri itu, kita latih pertama, kita bina di kalangan OKU penglihatan yang berkemahiran. JAKIM ada keluarkan orang kata produk-produk daripada Darul Quran. Yang produk ni, diorang ni kita bina supaya dia mampu menjadi tenaga pengajar balik di negeri-negeri. Yang keduanya, selain daripada OKU penglihatan tu sendiri, kita perkasakan sukarelawan-sukarelawan di kalangan orang yang berpenglihatan. Saya letak satu contoh. Kita ada di Sabah, bukan di KK, bahkan sampai ke Tawau. Bila sebut Tawau ni, kita nak bawa pemahaman Al-Quran kepada OKU penglihatan di pedalaman, kita meletakkan kerjasama yang erat dengan sukarelawan di sana. Di sana ada di kalangan guru, ada di kalangan pensyarah yang menjadi sukarelawan kita orang. Kita orang masuk sampai ke pedalaman. Nak kesan adanya OKU penglihatan di mana-mana, jangan terperap di rumah. Jangan duduk di rumah, main keluar belajar. Jadi itu yang kita gerak kerja yang kita buat. Dan tentunya kerjasama daripada jabatan agama Islam negeri itu yang sangat juga membantu. Contoh, kita di Terengganu, kita ada kelas 68 orang OKU penglihatan, dan kita ada 3 cawangan di Terengganu ni. Di Kuala Terengganu, di Kemaman dan di Besut. Ia dapat kita laksanakan dengan gandingan usaha sama Pertis dan pihak-pihak berkuasa yang ada kat sana. Makna tu yang saya nak sebut. Pertis secara bersendirian kita orang tak mampu. Tapi dengan dukungan pihak berkuasa, dengan kerjasama masyarakat dan kerjasama semua pihak yang berkaitan, alhamdulillah kita dapat melaksanakan, orang kata, membawa ilmu kepada golongan OKU penglihatan secara khusus dan OKU secara umum tu. Yang sebab kita bergerak dalam aspirasi nothing about us without us. OKU kena terlibat dalam proses pembangunan. OKU kena terlibat dalam proses membangunkan negara itu sendiri. Jadi itu yang Pertis kita bawa. Alhamdulillah, dan kita ucapkan tahniah kepada JAKIM dan juga Pertis di atas kejayaan ini. Sama-sama kita nantikan pelancarannya, Majlis Pelancaran Masyraf Al-Quran Braille Malaysia pada 26 April 2022 yang bakal disempurnakan oleh Senator Datuk Haji Idris Haji Ahmad, Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kembali. Terima kasih Faizal kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan